سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وثبت تقصيرنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dapat kita bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Alhamdulillah kita masih lagi di dalam bulan Ramadan, puasa yang ke-18 Alhamdulillah kita akan memasuki 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang padanya ada malam Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapat kurniaan Lailatul Qadar tersebut. Semoga kita keluar daripada bulan Ramadan pada tahun ini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin kongsikan berkenaan dengan rahsia ataupun hikmah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan saya bacakan pada pagi ini adalah berkenaan dengan ibadah, itu berkenaan dengan Risalatul Sawm, risalah puasa yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir. Dia ada satu pondok dekat Kedah. Maka beliau masa di Mesir dahulu pernah saya bertalaqi dengan beliau dan saya mengambil ijazah kitab ini daripada beliau, khatam bersamanya. Dan insyaAllah kita akan baca sedikit berkenaan dengan puasa menurut hakikah. Maka disebut dalam kitab ini, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumis salihis salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai saudara, sesungguhnya hikmah puasa itu disyariatkan adalah agar dapat menahan anggota tubuh yang zahir dan batin daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu, daripada perkara yang dilarang oleh syarak yang menyebabkan seseorang boleh disiksa di negeri akhirat. Maka kalimah puasa, kalau kita lihat terjemahannya ataupun pada segi lughatan, as-shawm lughatan al-imsak. Puasa itu pada segi bahasa ataupun pada segi lughahnya adalah al-imsak. Al-imsak itu dengan maksud apa? Dengan maksud menahan. Jadi antara hikmah puasa Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk menahan apa? Maka disebut di dalam kitab ini adalah untuk menahan anggota tubuh yang zahir dan batin daripada perkara yang dilarang oleh syarak yang menyebabkan seseorang boleh disiksa di negeri akhirat. Maka kita dilatih
kita dituntut apabila masuk sahaja waktu fajar hingga ke terbenam matahari, kita dilarang ataupun kita diminta untuk menahan diri kita daripada makan dan minum. Itu pada segi zahiri. Maka pada segi sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita supaya apa? Supaya dengan kita mendapat menahan makan dan minum, yang mana makan dan minum ini sangat disukai oleh nafsu. Jadi nafsu ni dia sangat suka kepada makan dan minum. Jadi antara salah satu daripada untuk kita menahan nafsu kita adalah dengan kita cuba berpuasa, itu tidak makan dan tidak minum. Maka hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengajar kepada kita supaya kita tahan diri kita daripada melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, sama ada perkara yang dimurkai itu pada sisi zahir dan batin. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat di mafhum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kalau seseorang tadi itu dia hanya menahan makan dan minum, tetapi perkara-perkara yang lain dilanggar, arahan-arahan yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dilanggar, maka puasa ini semata-mata menahan lapar dan dahaga, itu tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah daripada pensyariatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tuntut supaya kita menjaga hawa nafsu kita, menjaga diri kita daripada terjerumus pada maksiat yang lebih besar, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut di dalam kitab ini, bila mana perkara ini diingati oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka dia akan dapat melatih dirinya menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang tersebut. Sekaligus ini akan melatih sifat amanah yang ada di dalam jiwa seseorang muslim tadi, bagi menahan dirinya daripada melakukan perkara yang terlarang di siang hari Ramadan, walaupun tiada orang yang melihatnya. Ini kerana seseorang yang berpuasa sentiasa mengingati bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerhatikan segala perbuatannya. Maka disebut di dalam kitab ini lagi, puasa ini melatih amanah yang ada di dalam diri kita. Kita yang sedang berpuasa, sekalipun tidak ada orang lain pun yang nampak kita, maka bila mana kita menyedari yang bahawa diri kita ini sedang berpuasa, kita tidaklah makan ataupun minum menyuruh-nyuruh. Sekalipun kalau kita di dalam diri tak ada orang nampak pun kita makan, tak ada orang nampak pun kita minum. Tetapi dengan adanya sifat amanah yang ada di dalam diri kita, yang mana bila kita menyedari bahawa yang kita ini sedang berpuasa, maka kita tidak akan melakukan perkara tersebut. Maka perkara tersebut disebut dalam kitab ini adalah untuk membina sifat amanah yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya kita tahu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sama' dan basar. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka kita tahu sifat-sifat tersebut. Kenapa pada waktu-waktu yang lain, selain daripada bulan Ramadan, kita ataupun seseorang itu nak melakukan maksiat, dia tidak teringat perkara ini.
Tetapi bila mana berlaku bulan Ramadan, dia takut untuk makan. Sebab apa? Takut untuk makan kerana dia tahu kalau dia makan batal puasa. Sekalipun orang lain tak nampak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka puasa ini sendiri adalah untuk melatih sifat amanah seseorang. Maka dengan amanah tersebutlah yang kita akan bawa pada bulan-bulan yang lain. Dengan amanah yang ada di dalam diri kita, kita mempelajari ataupun kita melatih diri kita untuk amanah, berlaku sifat amanah di dalam diri kita dalam bulan Ramadan. Moga-moga dengan kita memasuki bulan-bulan yang lain, amanah tersebut sentiasa terbina ke atas diri kita. Maka bila mana kita nak melakukan maksiat, bila mana seseorang itu nak melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, mencuri ke, nak merasuah ke, nak melakukan zina ke dan sebagainya, maka dia ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sama, basar dan ilmu. Allah Ta'ala itu Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahawa seseorang yang berpuasa hendaklah sentiasa menghadirkan ingatannya ketika berpuasa bahawa salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Dia yang memberi makan kepada makhluknya tanpa dia makan. Jadi antara satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita makan tanpa dia makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita semua makhluk-makhluk yang makan tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala makan. Maka ini akan menyebabkan hamba tersebut perlu berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Ini seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Maksudnya apa? Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahawa puasa tersebut adalah untuk seseorang itu mengingati bahawa puasa tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan memberi makan kepada kita semua, padahal dia sendiri tidak makan. Dan hendaklah kita berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dalam kitab ini lagi, mengapakah kita disyariatkan berpuasa pada siang hari Ramadan, tidak pada malamnya? Antara persoalan yang disebut lagi di dalam kitab ini, apakah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang Ramadan adalah waktu kita berpuasa, padahal pada waktu malam kita berbuka? Apakah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pada waktu siang adalah waktu berpuasa dan pada waktu malam ini adalah pada waktu berbuka? Maka dijawab lagi di dalam kitab ini, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahawa malam itu adalah tanda kepada ketiadaan, manakala siang pula tanda kepada hadirnya perasaan. Malam itu dari wujudnya selain Allah Ta'ala, manakala siang itu darinya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah khalaqal khalqa fi dhulmatin thumma afadha alaihim min nuri faman asabahu min dhalika an-nur ihtala wa man akhta'a dhalla. Rawahu Tirmidzi
وحسن والإمام أحمد بن حبان والحاكم وصححه وغيره. Maksudnya apa? Maksud hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pada kegelapan. Asal-asal makhluk semuanya dicipta pada kegelapan. Kemudian dia melimpahkan kepada mereka itu dengan cahaya.